Rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, ahli yang berhormat yang mengikuti talian ini, perkara yang kedua adalah berkaitan dengan garis panduan penginapan pekerja untuk tempoh sementara di Seberang Prime. Rakan-rakan media yang saya kasih, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya telah mendapat banyak pandangan daripada pengilang, daripada peniaga. Begitu juga pandangan-pandangan tersebut disampaikan melalui ahli majlis dan dibawa kepada dalam mesyuarat, iaitu kerisauan pekerja-pekerja asing yang berada di kawasan perumahan. Walaupun kita ada rumah asrama penginapan pekerja, tetapi sehingga kini masih belum mencukupi. Malahan asrama penginapan pekerja tersebut berada jauh daripada lokasi tempat mereka bekerja. Dan dengan itu mereka tinggal di kawasan-kawasan perumahan dan menimbulkan kebimbangan penduduk Seberang Perai. Majlis Bandar Seberang Perai sebagai bandaraya yang responsif, yang sentiasa mendengar pandangan awam, yang sentiasa memberi keselesaan dan mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan, telah menggubal dan meluluskan satu garis panduan baru untuk pekerja-pekerja bagi tempoh sementara. Saya tidak ingin membaca semua kandungan press kit ini. Saya akan edarkan kepada media dan juga dalam Facebook supaya dapat dibaca oleh anda semua. Tetapi ringkasannya, garis panduan ini hanya terpakai kepada bangunan yang sedia ada. Bangunan perniagaan dan bangunan perniagaan dan juga bangunan industri. Bagi pembangunan baru, kita telah ada garis panduan yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri, iaitu untuk purpose built hostel ataupun purpose built asrama pekerja. Garis panduan yang dibuat pada hari ini bukanlah untuk membina bangunan baru, tetapi mengguna semula dewan yang bangunan yang telah sedia ada ditukar kepada asrama pekerja dan juga penginapan pekerja. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, ada 5 kategori. Boleh saya dapat infografik? Di sini ada 5 kategori bangunan yang 5 kategori permohonan yang telah pun diluluskan oleh majlis. Pertama sekali, bangunan mesti bangunan perniagaan. Yang kedua, bangunan industri. Bangunan kediaman tidak dibenarkan. Bangunan yang dimaksudkan sebagai bangunan perniagaan, infografi ini kita akan publish. Satu adalah rumah teres, rumah kedai teres, shop houses, terrace shop houses, ataupun rumah kedai. Bangunan pejabat, berbilang tingkat, berserata, pangsapuri perkhidmatan, kedai pejabat, komplek perniagaan, bangunan komersial dan hotel yang tidak digunakan. Ini adalah bangunan perdagangan. Manakala bagi bangunan industri sesebuah, industri teres, industri kluster, industri berbilang tingkat. Itu sementara itu kontainer dan juga kabin. Bagi bangunan berstrata, mestilah mendapat kelulusan MC ataupun Management Corporation. Bagi bangunan yang berstrata, sama ada perdagangan ataupun industri, mesti mendapat kelulusan daripada MC. Okey, saya pergi pada bangunan perniagaan yang kategori pertama. Ada 5 kategori semua. Yang pertama adalah bangunan perniagaan seperti kedai, rumah kedai, kedai teres dan lain-lain lagi yang tidak membuat apa-apa pindaan. Sama seperti yang ada sekarang. Ini lebih mudah. Majikan boleh memohon, tak perlu menggunakan konsultan seperti arkitek ataupun engineer ataupun planner. Majikan boleh membuat permohonan. Dan borang permohonan
boleh di-download daripada QR code yang ada di infografik ini. Di sini bila scan QR code ini akan ada semua borang yang berkaitan dengan garis panduan hari ini. Muat turun borang berkenaan, isi dan email kepada alamat di bawah. Di sini ada online bangunan.mpsp.gov.my. Ada email address, hantar kepada Jabatan Bangunan. Kalau tuan-tuan nak datang ke pejabat, kita sediakan satu kotak, tuan-tuan masukkan dalam kotak tersebut. Tetapi bagi mereka yang tidak boleh datang kerana SJR duduk luar daerah, luar negeri, boleh email kepada MBSP dan membuat pembayaran yang sewajarnya. Yang ini paling mudah. Kita mengambil masa hanya 7 hari untuk proses dan memberi surat persetujuan. Dengan surat persetujuan tersebut, majikan boleh memohon kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapat kelulusan menjadikan dia sebagai tempat tinggal. Jabatan Tenaga Kerja yang akan menentukan bilangan penghuni bagi bangunan tersebut. 7 hari dan paling mudah. Yang kedua adalah bangunan perniagaan seperti yang tadi juga, shop houses, teres atau shop teres atau bangunan pejabat seperti yang disenaraikan di atas. Tetapi mereka buat pindaan untuk tujuan tertentu. Bagi kes ini, pemohon hanya perlu mengemukakan plan bangunan melalui pelukis plan berdaftar atau arkitek kerana mereka buat pindaan pada bangunan. Tak perlu pada kelulusan kepada merancang, tetapi hanya perlu membuat permohonan plan bangunan dengan juga mengisi borang yang telah disediakan melalui QR code ini, hantar melalui OAC online. Bagi kategori ketiga, kategori yang kedua kita mengambil masa 14 hari untuk proses. Terus mendapat kelulusan plan bangunan dan juga surat persetujuan untuk menjadikannya sebagai tempat tinggal pekerja. Bagi kategori ketiga, tugas guna bangunan industri sedia ada. Bangunan industri diluluskan untuk industri. Untuk menjadikan dia sebagai asrama pekerja atau tempat tinggal pekerja sementara, hendaklah memohon melalui plan kebenaran merancang, tukar guna bangunan dan juga plan bangunan. Mohon serentak untuk kita proses. Plan kebenaran merancang dan plan bangunan adalah dimohon serentak. MBSP akan mengambil masa 71 hari seperti mana plan-plan bangunan yang di plan kebenaran merancang diproses ketika ini, dan permohonan adalah dimukakan melalui arkitek jurutera perunding PSP yang ditauliahkan. Permohonan boleh dibuat di dalam online OAC 3+. Untuk yang ketiga, bangunan industri kabin kontainer. Ini satu perkara baru. Ada pandangan daripada industrialis ataupun pihak industri, mereka ada kompaun yang luas. Nak masukkan pekerja-pekerja mereka yang ada di kawasan perumahan di dalam kompaun kawasan industri. Dan kita tidak benarkan bina bangunan baru. Kalau nak bina bangunan baru, kena ikut GP asrama pekerja. Yang kita benarkan adalah kabin ataupun kontainer sementara. Kena membuat permohonan kepada Jabatan Bangunan. Tak perlu membuat permohonan PKM atau plan kebenaran merancang, tetapi memadai memohon plan kelulusan bangunan dengan mengemukakan borang dan juga maklumat-maklumat diperlukan seperti dalam checklist yang disediakan dalam QR code ini. Dan permohonan adalah dibuat oleh konsultan, arkitek ataupun jurutera perunding yang bertauliah. Dan yang akhir sekali adalah rumah kongsi. Ini sedia ada. Kita hanya proses dalam masa 2 hari, iaitu bagi tapak bena yang membangunkan tapak bena dalam pembinaan atau construction site. Hanya 2 hari, pelukis plan berdaftar atau arkitek boleh memohon permit ini kepada Jabatan Bangunan dan kita akan proseskan dalam masa 2 hari. Ini adalah 5 lokasi yang dilibatkan dalam
yang diberi kebenaran di dalam garis panduan yang baru melibatkan bangunan industri dan bangunan perdagangan. Sekali lagi saya ingin nyatakan bangunan GP ini hanya terpakai kepada bangunan sedia ada, bukan bangunan baru. Dan GP ini dipermudahkan untuk majikan membuat permohonan, menempatkan pekerja-pekerja mereka di tempat yang lebih selamat dan akan memberi keselamatan juga kepada penduduk-penduduk seberang perai. Semua kelulusan adalah untuk tempoh 1 tahun sahaja dan boleh diperbarui mengikut merit kes yang akan dipohon nanti. Sebagai keterangan lanjut, MBSP menyediakan plan bangunan, plan lakar tapak atau floor plan. Saya rasa ada di paparan. Floor plan tersebut adalah kalau sekiranya majikan merasai sukar untuk sketch floor plan kerana mereka bukan technical man, mereka boleh beli daripada MBSP. Kita sediakan yang ready made, yang standard floor plan. Saya ingat telah ditunjukkan di paparan, boleh dapat daripada Jabatan Bangunan dengan harga yang berpatutan. Ini adalah untuk mempermudahkan majikan-majikan bagi menempatkan pekerja mereka. Dan bagi perkara yang kedua yang selalu dibangkitkan di MBSP melalui ahli majlis dan juga terus kepada saya, kebimbangan masyarakat adalah mengenai sampah yang akan dihasilkan oleh pekerja asing dan juga berdekatan dengan kawasan perumahan. Di dalam garis panduan ini telah ditentukan buffer zone 66 kaki. Oleh itu, kalau backlane kedai berdepan dengan backlane rumah, sudah tentu tidak akan dibenarkan bagi tujuan menjadikan mereka tempat pekerja kerana ia akan menimbulkan masalah sosial. Sampah dikenaki diuruskan oleh majikan dengan teratur. MBSP akan menarik balik kelulusan ini sekiranya mereka tidak patuh kepada pematuhan SOP yang telah ditentukan. Di dalam checklist juga perlu disediakan nama majikan ataupun wakil supaya senang dihubungi. Saya ingin tegaskan sekali lagi, masalah sosial tidak seharusnya berbangkit dengan kemudahan yang diberikan oleh MBSP. Antara yang utama, sampah yang dihasilkan oleh pekerja asing. Yang kedua, keadaan penginapan mereka yang tidak mengikut tamadun penduduk tempatan. Yang ketiga, jangan buat bising. MPSP memberi kemudahan bukan untuk menggadai keselesaan penduduk, tetapi adalah untuk memberi keselamatan semasa COVID-19 supaya mereka ini tidak berlegar-legar di kawasan perumahan dan mereka ini dapat dikawal oleh majikan mereka sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.